Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini dapat kita meneruskan lagi kuliah secara online lah, melalui Google Meet, di mana kita ataupun setiap hari Rabu ni saya akan mengajarkan kitab perisai bagi sekalian mukallaf, iaitu satu kitab yang kitab Jawi lama lah sebenarnya. Cuma banyak di luar sana kitab ni telah pun dirumikan. Bagi siapa yang mau cari buku ni, ada jual, cari saja bahagian akidah ataupun bahagian tasawuf. Kita akan jumpa ada buku yang telah pun dirumikan, berjudul Perisai bagi Sekalian Mukallaf atau Simpulan Iman atas Madhab Salaf, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullah ta'ala. Kitab ini sebenarnya adalah syarah bagi matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, karangan Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi. Itu kitab matan akidah yang terawal lah. Itu ada kalau boleh dikatakan lama lah kitab ni, dan syarahnya sangat banyak. Antaranya adalah kitab Perisai bagi Sekalian Mukallaf ni adalah merupakan syarah dia lah. Ada juga yang dikeluarkan oleh pihak Jakim, tapi tebal, dia 2 jilid, yang diterjemahkan dari kitab Arab, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi Al-Hanafi. Itu adalah kitab yang dikeluarkan oleh Jakim, terjemahan sebenarnya. Dan kitab yang kita gunakan ini adalah kitab bukan terjemahan, tetapi memang benar-benar dari kitab Jawi lah, yang dikarang oleh ulama Melayu, yang membahaskan tentang akidah lah, tentang prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita sebenarnya telah pun lama juga kita bahaskan kitab ni. Kali yang terakhir minggu lalu kita baru saja selesai pada matan yang ke-36 yang berkaitan tentang kalamullah, di mana pembahasan tentang kalamullah ni iaitu tentang Al-Quran, itu adalah apa? Kalau menurut golongan Mu'tazilah golongan yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, mereka menyatakan Quran itu adalah makhluk. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maksudnya diciptakan oleh Allah. Tapi menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, bukan dicipta, tetapi diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kali ini kita masuk pada matan yang ke-37. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Wa man wasafa Allah bima'na min ma'anil bashari faqad kafara. Faman absara hadha i'tabara. Wa an mithli qawlil kuffari in zajara. Wa alima annahu bisifatihi laysa kal bashar."
Terjemahannya, dan barang siapa mensifatkan Allah Ta'ala dengan satu sifat daripada segala sifat manusia, maka sungguhnya telah kafir ia. Maka barang siapa memandang ia akan ini dengan mata hatinya, nescaya menerima pengajaran ia. Dan tertegah ia daripada seumpama perkataan sekalian kafir, dan mengetahui ia akan bahawa Allah Ta'ala serta segala sifatnya, tiada ia seperti manusia. Okay? Ini adalah perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ya. Kemudian barulah dijelaskan oleh Syekh Al-Mandili, pengarang kitab Perisai bagi Sekalian Mukallaf. Kata Syekh Al-Mandili dalam syarahnya, tatkala menyebut oleh musannif, bila sebut musannif, musannif ni artinya pengarang. Okay? Pengarang, penulis kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah. Bahawasanya Al-Quran sebenar ia perkataan Allah Ta'ala. Okay? Sebab pada matan yang sebelum ini, Syekh ataupun Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, dia menyebutkan tentang Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah, perkataan Allah yang datang dari Allah, tetapi kita tidak ketahui bagaimana cara ataupun kaifiat ucapan Allah tersebut. Bagaimana kalam Allah, wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana bentuk atau kaifiat, bagaimana cara Allah berkata-kata. Itu hanya Allah saja yang maha mengetahui. Tetapi diturunkan, Quran itu adalah diturunkan, bukan dicipta, seperti mana golongan Mu'tazilah yang mengatakan Allah mencipta perkataan ataupun kalamnya itu di sebuah pohon, lalu pohon itu pula berkata kepada Nabi Musa. Jadi mereka mengatakan, golongan Mu'tazilah mengatakan Allah tidak boleh berkata-kata. Sebab apa? Sebab dia kata berkata-kata itu adalah merupakan perbuatan manusia. Tetapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Suatu kita berusaha mempelajari ahli sunnah wal jamaah, kita berusaha mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan Allah, firman Allah. Jadi Allah berkata-kata dengan Nabi Musa di atas bukit. Bukanlah maksudnya Allah cipta perkataannya, kemudian ada suara yang keluar dari sana, tetapi bukan dari Allah, tidak. Tapi memang Allah sendiri yang berkata-kata, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar perkataan. Maksudnya Allah benar-benar bercakap, bukannya Allah cipta perkataan tu, lalu perkataan tu keluar dari sesuatu yang bukan datang dari Allah. Maksudnya dari makhluk, dari ciptaannya. Okay? Walaupun mereka cuba untuk memuliakan, golongan Mu'tazilah sebenarnya mereka ingin supaya Allah itu selamat daripada disamakan dengan makhluk, kerana makhluk berkata-kata kan. Manusia juga pandai bercakap kan. Manusia pandai bercakap. Kalau kita kata Allah pun bercakap, nanti sama. Kerana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir. Sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi bagaimana Allah berkata-kata? Dalam ahli sunnah wal jamaah kita tidak boleh mempersoalkan bagaimana, kerana tidak ada siapa pun yang mengetahui hakikat bagaimana Allah berkata-kata. Cukuplah kita beriman. Sebagaimana kita beriman juga Allah melihat, Allah mendengar, dan kita kata manusia pun mendengar, manusia pun melihat. Jadi adakah samanya? Tidak sama. Mendengar dan melihatnya Allah dan mendengar melihatnya makhluk tidak sama, tidak serupa. Okay? Tidak sama. Kerana makhluk manusia melihat terbatas. Hanya melihat sekadar berapa jarak. Kalau dari jauh atau dalam kegelapan tidak mampu dapat melihatnya dengan baik. Begitu juga pendengaran, tidak mampu mendengar kalau sekiranya orang berada dari kejauhan. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat,
Dan Allah maha mengetahui akan segala-galanya. Bahkan yang terbuku di dalam hati pun Allah maha mengetahui. Allah tahu. Kerana Allah lah yang menciptakan kita. Maka itulah yang membezakan. Allah tidak sama. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan betapa Allah tidak sama dengan manusia. Di antaranya surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' huwas samiul basir, dan juga surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Menunjukkan bahwa Allah tidak serupa. Kita kembali kepada syarah penjelasan dari Syekh Al-Mandili. Dan Allah Ta'ala berkata-kata dengan dia. Maksudnya Allah Ta'ala, ini bahasa Jawi lama ni memang kita kadang-kadang keliru sedikit. Dia kata Allah berkata-kata dengan dia. Dia yang dimaksudkan sini adalah maksudnya Al-Quran. Allah berkata-kata dengan Al-Quran tersebut. Al-Quran adalah merupakan kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memberitahu ia kemudian daripadanya akan bahwasanya Allah Ta'ala serta segala sifatnya tiada ada ia seperti manusia. Allah beritahu, Allah bercakap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberitahu, Allah bercakap, tetapi maksudnya percakapan Allah ini adalah termasuk sifat Allah, tetapi sifat Allah tidak sama seperti manusia, seperti makhluk. Tidak sama kerana bukan. Beritahu ia kemudian daripadanya akan bahwasannya Allah Ta'ala serta segala sifatnya tiada ada ia seperti manusia. Segala sifat Allah tidak seperti sifat manusia. Kerana menafikan akan menyerupakan sifatnya dengan sifat yang baru. Kerana ingin menafikan sifat Allah dengan sifat yang baharu. Baharu ni maksudnya sifat manusia. Ini istilah dalam akidah. Istilah dalam akidah. Kemudian daripada mengisbatkan sifat yang layak dengan kebesarannya. Kita kena mengisbatkan segala sifat yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala sekalipun disifatkan akan dia dengan berkata-kata, maksudnya walaupun Allah itu sifat Allah adalah berkata-kata, tapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Itu jelas, mudahnya begitu. Untuk kita memahami, kalau kita pusing-pusing pun memang kita tidak akan mampu memahami. Kerana apa? Kerana ada satu kata-kata dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi dari Al-Wasiti. Beliau mengatakan bahawa menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu segala yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana kelihatan seolah-olah seperti sama seperti sifat yang ada pada makhluk, maka ketahuilah bahawa kesamaan itu hanyalah dari sudut lafaz sahaja. Ini saya kasih ringkaslah sebab saya tidak ingat spesifik ucapannya, dia punya perkataan dia, tapi begitulah lebih kurang makna dia. Maksudnya apa yang kita baca dalam Al-Quran, kalau kita dapati penyebutannya, lafaznya sama, maka itu hanya sebatas sama dari sudut lafaz, namun tidak sama dari sudut hakikat. Bagaimana? Bagaimana sifat, maka tidak sama. Walaupun sama dari sudut lafaz. Contoh yang sama, tadi sudah saya sebut. Mendengar, melihat, berkata-kata, itu sama. Manusia pun mendengar, melihat, berkata-kata. Bahkan kita kata manusia wujudkah tidak wujud? Allah wujud. Jadi adakah sama? Jawabnya tidak sama. Kerana kita wujud, kita ni baharu. Maksudnya baharu, dulu kita tidak wujud. Kemudian baru kita diciptakan. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakala. Tidak ada awal, tidak ada pengakhiran. Maksudnya Allah itu tidak ada permulaan, Allah tidak ada pengakhiran. Tidak ada yang mencipta Allah. Allah itu sediakala. Jadi samakah tidak dengan makhluk? Jawabnya tidak sama. Demikian juga sifat-sifat yang lain sekiranya kita jumpa dalam Al-Quran ada penyebutan yang seolah-olah seperti sama dengan makhluk, maka jawabnya hanya sama dari sudut lafaz sahaja,
tapi tidak sama dari sudut hakikatnya bagaimana. Oke? Hakikatnya bagaimana? Wallahu alam. Tiada siapa yang mengetahuinya. Sebetulnya, saya sering ulang-ulang kisah yang terjadi pada Imam Malik, di mana ada seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik. Lelaki itu bertanya, kaifal istiwa? Bagaimana istiwa? Istiwa ini adalah dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah beristiwa di atas arasy. Maksudnya beristiwa ini maksudnya Allah tu maha tinggi di atas arasnya. Jadi lelaki tersebut bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik ni siapa? Imam Malik ni guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Ketika dia bertanya, bagaimana Allah beristiwa? Maksudnya macam mana Allah tu di atas? Macam mana Allah tu di atas arasy? Sebab Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ni ayatnya diulang sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah istiwa? Maka apa yang terjadi? Imam Malik marah. Dia marah. Kerana dia bertanya sesuatu yang tidak boleh ditanya, tapi dia tanya. Kan? Lalu kata Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya dari sudut bahasa Arab, para ulama faham benar makna istiwa. Okay? Maksudnya tinggi lah. Istiwa itu artinya tinggi, maha tinggi. Lalu kata Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimana kaifiat, cara Allah istiwa ghairu ma'qul, tidak boleh kita fikirkan dengan akal, tidak masuk akal. Okay? Maksudnya tiada siapa yang tahu bagaimana Allah beristiwa. Wal imanu bihi wajibun, beriman dengan istiwanya Allah di atas arasy kerana diulang sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran dan juga ayat-ayat yang semakna dengannya. Okay? Oleh itu kita wajib beriman dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tidak boleh kita menafikan. Kalau kita menafikan Allah itu beristiwa di atas arasy, berarti kita menafikan ayat Quran. Menafikan ayat Quran maka hukumnya kufur. Dan tidak boleh kita menafikan walau satu huruf ayat di dalam Al-Quran. Begitu juga maknanya. Ada pula orang dia terima ayat tapi makna dia tolak. Itu pun sama. Wajib kita menerima ayat Quran berserta maknanya sekali. Okay? Makna yang benar lah, bukan makna yang salah. Lalu yang seterusnya kata Imam Malik sambung lagi, wassu'alu anhu, dan bertanya-tanya tentang istiwa Allah di atas arasy macam mana? Wal istiwa wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya-tanya adalah perbuatan yang bid'ah. Bid'ah ini maksudnya perbuatan yang baru lah, yang tidak pernah ada contoh di zaman Nabi, di zaman para sahabat Nabi, begitu juga tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh mereka. Tidak pernah mereka bertanya bagaimana sifat Allah, bagaimana hakikat Allah istiwa di atas arasy. Demikianlah juga kita gunakan fahaman ataupun cara Imam Malik ni kepada seluruh sifat-sifat Allah. Kalau orang tanya macam mana Allah mendengar, soalan itu adalah soalan yang baru, soalan yang bid'ah. Tidak boleh kita tanya. Okay? Salah kita tanya tu. Okay? Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, walaupun sanadnya mengandungi kelemahan, namun secara maknanya benarlah. Yaitu kata Nabi SAW diriwayatkan, sebab hadis itu ada kelemahan sedikit. Jadi hadis itu berbunyi, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu pada kejadian Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, tentang makhluk Allah. Berfikirlah. Wala tafakkaru fillah. Jangan kamu berfikir tentang Allah. Maksudnya macam mana zat Allah? Macam mana Allah tu sudah ada, sebelum tu manusia tiada. Jangan kita berfikir. Kan? Tidak boleh kita berfikir. Bahkan dalam sebuah hadis menyatakan bahawa syaitan itu, Nabi SAW menyatakan, syaitan itu sentiasa meragukan manusia dengan cara menghasut manusia, sehinggalah akhirnya manusia pun berkata, siapa cipta Allah? Kita ni datang dari moyang kita. Moyang kita akhirnya sampai Nabi Adam. Nabi Adam dicipta oleh Allah. Lepas tu last sekali Allah siapa cipta? Maka ketika itu kata Nabi SAW, maka kata Nabi, qulu amantu billahi wa rasuli. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya ketika mana datangnya keraguan, maka datangkan keyakinan.
Bila mana datangnya keraguan, cepat-cepat kita kata saya beriman kepada Allah, yakin pada Allah dan Rasulnya. Kita yakin apa yang apa yang Rasul sampaikan kepada kita ini benar. Ya, begitu juga tentang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, semuanya adalah benar. Tidak mungkin salah. Okay? Bukti telah jelas menunjukkan bahwa Allah itu memang wujud. Kan? Seperti orang etis. Orang etis ni dia tidak percaya Tuhan. Kenapa dia tidak percaya Tuhan? Nah, dia kata buat apa ada Tuhan? Kita sudah ada semua segala-gala. Orang yang belajar ilmu sains tinggi-tinggi akhirnya dia pun tidak percaya pada Tuhan. Kan? Maka ada satu video yang pernah saya lihat di dalam YouTube. Video ini walaupun dia orang Kristen lah, dia cuba meyakinkan orang etis. Sebab orang Kristen percaya Tuhan lah. Dia percaya Tuhan walaupun kepercayaan mereka tentang Tuhan itu salah sebenarnya. Tapi sekurang-kurangnya mereka percaya adanya Tuhan berbanding dengan etis yang langsung tidak percaya adanya Tuhan. Nah, jadi dia ingin menyedarkan kembali orang-orang etis ni dengan cara apa? Dia bagi buku. Dia bagi buku. Buku itu cantik. Ada gambar. Ada gambar di dalam dia cantik, tersusun indah. Lepas tu orang tu kata, buku ini, percayakah kamu buku ini tiada siapa yang tulis? Dia kata buku ini terjadi dengan sendirinya. Tiba-tiba ada wujud. Sebab orang etis ni dia percaya kita ni tiada yang mencipta. Orang etis dia percaya kita ni terjadi dengan sendiri. Kebetulan. Dia kata. Sebab mereka percaya bahawa Big Bang lah yang menciptakan. Mula-mula tiada. Lepas tu adanya Big Bang. Lepas tu semuanya dengan dia tidak teratur. Semakin berkembang dan seterusnya. Begitulah dalam teori-teori sains. Barat lah. Orang-orang kafir. Sehingga akhirnya orang belajar sains akhirnya walaupun mereka menafikan sebenarnya mereka tidak boleh lari daripada Tuhan sebenarnya. Tapi mereka cuba lari. Kalau kita lihat mereka ni berusaha cari-cari. Mereka kata sebelum ada Big Bang apa yang ada? Dia kata macam-macam lah istilah. Ada sebut singularity, ada hanya ada satu dia kata. Tapi dia tak mau sebut Tuhan. Sebab dia ayalah mereka ni terlalu ikutkan hawa nafsu mereka. Tapi bagi kita umat Islam, makin kita belajar sains, makin kita akan nampak betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan makin kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta kita. Kan? Itu beza. Jadi ketika diberi kepada orang etis tu buku ini terjadi dengan sendiri, maka orang etis tu kata, mana mungkin, dia kata, mustahil buku ini terjadi dengan sendiri, dia kata. Mesti ada yang menulis. Kan, tengok di depannya ada nama penulis, di dalamnya ada tersusun, mesti ada orang buat. Kan. Kemudian orang Kristen tadi yang cuba menyedarkan orang etis tadi, dia pun kata, tahukah kita ni ada satu di dalam tubuh badan kita, bahkan pada semua makhluk, dia ada sesuatu yang mana susunannya begitu sangat tersusun rapi. Apa nama dia? DNA. DNA. Kan? Kalau orang belajar sains dia tahu DNA itu dia punya macam berpusing-pusing tu. Warna-warna dia warna merah, biru, Allah alam macam mana, tapi dia berpusing-pusing itu dengan begitu sangat cantik, tersusun indah. Dia kata DNA setiap makhluk tidak sama. DNA manusia dengan manusia lain, dengan haiwan, masing-masing ada DNA masing-masing. Jadi dari segi akal mereka akan yakin, mereka akan mengatakan mustahil DNA yang begitu sangat cantik, susunan, rapi, tiba-tiba terjadi dengan sendirinya. Maka pasti ada yang menciptanya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Mana sudah sampai mana kita tadi? Oke. Saya harap mudah-mudahan hadirin yang mendengar kita punya kuliah ni boleh ikutilah, boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Kalau sekiranya ada yang tidak faham mungkin boleh bertanya insyaallah. Oke. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sama jugalah dalam surah Asy-Syura ayat 11 kata Syekh Al-Mandiri, tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Pendeknya, maksudnya ringkasnya, tiada ada pada segala sifat Allah Ta'ala yang menyerupai sifat makhluk. Bahkan segala sifat Allah seperti yang layak dengan kebesarannya, dan segala sifat baharu seperti yang patut dan padan dengan kehambaan mereka itu.
Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbeza dengan makhluk. Ya, kita ni hanya diciptakan. Kita ni baharu. Sedangkan Allah qadim. Qadim ni maksudnya tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Tidak ada yang menciptakan Allah, dan Allah tidak akan binasa. Allah itu kekal buat selama-lamanya. Jadi seterusnya matan yang ke 38. Saya lihat dulu lah kalau ada soalan. Oh, ada terjemahan. Okey. Ada akhi Abu Hudzaifah memberi terjemahan di dalam ruang komen lah, boleh dibaca. Okey. Tapi saya ingat mungkin semua boleh faham lah kan? Boleh faham apa yang cuba disampaikan. Mungkin saya ingat untuk saya syarah yang matan ke-38 tidak sempat kerana agak panjang, tapi saya cuba kita baca sahaja dia punya matan. Okey, kita baca matannya. Matan ni apa? Matan ni isi lah, isi kandungan. Macam hadis Nabi kalau ada sebut awal-awal dia tu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Jadi yang di awal depan dia itu dipanggil sanad dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barulah berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niat. Yang itu adalah matan. Itu dikenali sebagai matan. Yang awal tadi dari Ibnu Umar, ataupun kalau kita baca kitab hadis dia punya sanad panjang. Kan, haddatsana fulan, sami'tu an semua tu itu dipanggil sebagai sanad. Sanad ni perangkaian perawi lah, rangkaian perawi. Kenapa perlu ada tu? Tujuannya supaya untuk mengelakkan dari manusia akan berkata-kata semaunya. Kan, kita pun kata Rasulullah bersabda. Apa bukti kita? Apa sanad kita? Dan itulah tujuannya adanya sanad. Kalau tidak, manusia akan bercakap suka hati. Kan? Sebab itulah hari ini hadis pada zaman sekarang atau zaman dulu lagi sudah ada hadis palsu begitu sangat banyak sehingga hari ini, dan semakin akan terus wujud hadis palsu. Hadis palsu dalam bahasa Arabnya hadis maudhu'. Hadis maudhu', hadis palsu yang direka oleh manusia. Contohnya yang biasa kita jumpa hadis tentang tembakau. Kan, tembakau. Dia kata kononnya tembakau itu kencing syaitan. Padahal tembakau tidak wujud lagi pada zaman Nabi. Maka hadis itu memang jelas direka. Walaupun tujuannya baik, tetapi tidak boleh dalam Islam untuk kita berkata sesuatu mesti kita perlu pastikan ianya datang dari apa? ada anak saya tadi sekejap bertanya. Okey, saya sambung balik. Apa sudah tadi? Hilang sudah. Sampai mana saya cakap tadi? Apa dia? Matan hadis. Terima kasih. Matan hadis ya. Matan hadis tu kalau kita belajar hadis, kita akan tahulah ada matan, ada hadis lah. Tujuannya untuk mengelakkan dari orang mereka reka hadis. Hujan pula kan sekarang. Untuk mengelakkan daripada manusia akan bercakap semaunya lah. Sebab tu dia pada zaman awal Islam memang belum ada sanad lah. Kemudian barulah timbulnya sanad ni kerana untuk memastikan sumber daripada mana datangnya ucapan tersebut atau suatu perkhabaran tersebut. Okey. Sebab tu pada awal manusia semua cakap-cakap, akhirnya para ulama pun di zaman sahabat, zaman tabi'in,
daripada Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Dia pun meriwayatkan, dia kata al-Islamu ad-dinu minas sanad. Agama ni as-sanad minad din. Sanad itu adalah termasuk dari bahagian agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka hendaklah kamu melihat dari siapa kamu mengambil agama kamu. Jadi sanad ni memang sebahagian dari agama, dan sebenarnya itulah yang membezakan antara kita dengan ahli kitab lah. Ya, orang Yahudi dan orang Nasrani, di mana mereka menulis kitab, meriwayatkan kitab tanpa sanad. Itu mereka diragui, apa-apa riwayat dalam agama mereka itu diragui kerana tidak ada bukti. Bagi kita umat Islam, alhamdulillah, Allah pelihara agama kita ini dengan cara menjaganya sanad, dengan menjaga sanad. Cuma sanad ni yang betul-betul terjaga. Kalau yang saya belajar dahulu, ada ulama yang mengatakan paling lama pun sekitar 500 tahun lah. Paling lama riwayatnya sekitar 500 tahun atau lebih sedikit. Kemudian setelah itu sanad akan terlalu panjang. Sampai zaman sekarang memang tidak mungkinlah untuk dibukukan kalau orang ingin ambil betul-betul sanad. Setelah buku-buku yang ada zaman dahulu akan menjadi rujukan kita sampai ke hari ini. Sanad-sanad mereka itu semua dijaga dengan ditulis siapa biografi dia, siapa orang yang meriwayatkan ni, siapa orang dia, gitulah, panjanglah kalau kita cerita tentang sanad. Kalau kita ingin belajar tentang ilmu hadis, kita akan dapat pelajari dengan lebih mendalam lagi tentang sanad ni. Jadi saya kembali kepada matan ke-38. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, war ru'yatu haqqun li ahlil jannah بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء فيه في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. Panjang dia punya matan ke-38 ni. Jadi alhamdulillah sahabat kita ada yang telah menulis. Boleh lihat di ruang komen. Di ruang komen tu ada dia punya terjemahan matan dia. Saya bacakan. Dan melihat akan Allah Ta'ala, sebenar ia bagi ahli syurga dengan ketiadaan meliputi dan ketiadaan kelakuan. Seperti barang yang bertutur dengan dia oleh Al-Quran bagi Tuhan kita. Bermula beberapa muka pada hari kiamat itu cantik lagi bercahaya memandang kepada Tuhannya. Al-Qiyamah 22. Dan kenyataannya atas makna yang menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala dan mengetahui ia akan dia. Dan tiap-tiap yang datang pada demikian itu daripada hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW. Maka ia seperti barang yang berkata, ia akan dia. Tiada masuk oleh kami pada demikian itu memalingkan daripada zahir perkataan dengan fikiran kami. Dan tiada kami menyangka dengan keinginan kami kerana bahawasanya tiada sejahtera pada agamanya. Melainkan mereka yang mengaku mereka itu bagi Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha besar. Dan bagi pesuruhnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mengembalikan ia akan pengetahuan barang yang kesamaran ia atasnya kepada yang mengetahuinya. Panjang juga. Jadi kita baca sekaligus memang kita tak faham. Kan? Kita kena baca pelan-pelan. Saya baca sekali lagi. Dan melihat akan Allah Ta'ala sebenar ia bagi ahli syurga. Dalam bahasa Arabnya, warru'yatu haqqun li ahlil jannah. Ru'yah. Okay. Istilah ru'yah ni dalam ahli sunnah wal jamaah artinya adalah melihat Allah Ta'ala. Arti ar-ru'yah maksudnya melihat Allah Ta'ala. Haqqun li ahlil jannah adalah merupakan hak, maksudnya kebenaran bagi ahli syurga. Okay? Maksudnya sebenar-benar ada. Ru'yah ni benar-benar akan ada, terjadi. Okay? Sebab sebetulnya ahli sunnah wal jamaah berbeza dengan Mu'tazilah dalam masalah ru'yah. Mu'tazilah
Mereka menafikan Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat. Mereka kata Allah tidak dapat dilihat. Tetapi kita kata apa? Allah dapat dilihat. Kenapa? Karena ada dalil di dalam Al-Quran. Kemudian disambung bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin, dengan ketiadaan meliputi dan ketiadaan kelakuan. Maksudnya Allah tu dapat dilihat di hari kiamat nanti tanpa meliputi. Bukan maksudnya bila kita nampak Allah artinya kita ni sebahagian dari Allah, atau Allah tu meliputi Allah tu sebahagian dari kita. Bukan gitu maksudnya. Ataupun kita bercantum dengan Allah, wallahu alam. Kita tidak tahu macam mana. Jadi sebetulnya bi ghairi ihatah. Ihatah ni meliputi. Bukannya Allah tu kita ni maksudnya kita dapat lihat Allah artinya kita ni sebahagian dari Allah. Tidak juga. Kan? Kita hanya dapat lihat Allah dengan kerana Allah yang membenarkan dirinya dapat dilihat pada ketika itu. Ya, sebab itu kita di dunia sekarang tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dapat? Kerana ada penghalang. Nabi Musa alaihissalam, kita boleh baca dalam Al-Quran, pernah meminta kepada Allah supaya dapat melihat bagaimana Allah. Maka apa kata Allah? Allah kata, engkau tidak akan mampu. Kalau engkau mampu melihat pada sebuah gunung itu, kalau ia tetap teguh di atasnya, pasti engkau akan dapat melihat aku. Lalu Allah pun baru melihatkan cahaya sahaja, lalu gunung itu hancur, lebur, berkecai. Dan Nabi Musa akhirnya pingsan. Barulah Nabi Musa sadar bahwa Nabi Musa tidak mampu melihat Allah. Kerana apa? Kerana di dunia memang dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita ketika ini tidak mampu melihat Allah. Belum mampu menanggung melihat Allah SWT. Namun di akhirat nanti manusia akan dijadikan dengan tubuh yang baru, dengan keadaan yang berbeza, yang tidak sama seperti hari ini di dunia. Okay? Betul lah. Kalau Allah berkehendak kita dapat melihat Allah, dan kita mudah-mudahan kita dapat melihat Allah SWT di akhirat nanti. Bahkan melihat Allah merupakan nikmat yang terbesar sekali di dalam syurga. Dalam syurga kita boleh jumpa hadis, ada hadis menceritakan tentang penghuni syurga setelah mendapat semua nikmat, lalu dia tanya, ya Allah, apa lagi? Allah bertanya kepada makhluk, kepada hambanya di syurga, apa yang kamu mau lagi? Lalu Allah pun melihatkan wajahnya, lalu para hamba, ini para penghuni syurga ketika itu mengatakan, kami tidak ingin apa-apa lagi. Menunjukkan betapa besarnya nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika penghuni syurga melihat Allah, lalu mereka pun tidak minta lagi. Sudah dapat macam-macam di syurga, akhirnya Allah melihatkan wajahnya, melihatkan diri Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghuni syurga, lalu penghuni syurga tidak mau lagi lah. Yang lain tu hilang terus nikmat. Itu menunjukkan betapa besarnya nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran Allah berfirman, kama nataqa bihi kitabu rabbina, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yakni dalam Al-Quran, oleh Tuhan kita Rabbina, wujuhun yawma idzin nadhirah. Terjemahannya, bermula pada muka pada hari kiamat itu cantik lagi bercahaya. Okey? Maksudnya wujuhun wajah lah, wajah. Yauma idzin, pada ketika itu di hari kiamat nanti, nadhirah, bergembira. Kita bergembira, cantik maksudnya tadi, gembira lah. Okay, berseri-seri wajah penghuni syurga ni. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kerana mereka melihat kepada Tuhannya. Ayat ni dalil menunjukkan bahawa manusia boleh melihat Allah di akhirat nanti. Jadi bagi kita ahli sunnah jemaah, kita beriman, kita beriman ru'yatullah haqqun. Melihat Allah itu adalah merupakan kebenaran, maksudnya benar adanya. Okey? Jadi mudah-mudahan difahami. Wa tafsiruhu ala ma aradallahu ta'ala wa alimahu. Kenyataannya dan makna yang dikehendaki akan dia oleh Allah Ta'ala dan mengetahui ia akan dia. Tafsirnya, kenyataan ini diterjemah tafsir tu kenyataan. Maksudnya makna yang sebenar daripada ayat Quran, ma aradallah adalah mengikut kehendak Allah. Wa alimahu, dan apa yang diketahui oleh Allah. Allah lebih mengetahui lah. Allah bagi tahu kita, menunjukkan bahawa itulah makna dia, dan Allah lebih mengetahui. Namun berbeza dengan golongan Mu'tazilah, mereka menafikan. Kerana apa? Kerana mereka menggunakan akal. Jadi menggunakan akal belum tentu, memang kita perlu akal, tetapi akal tidak boleh melebihi
nakal. Nakal ni nakli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Okay? Al-Quran dan As-Sunnah mesti di atas, akal di bawah, memandu. Bukannya akal yang memandu Quran dan As-Sunnah. Kalau kalau akal yang memandu, maka akhirnya jadi sesatlah seperti golongan Mu'tazilah ini yang melebihkan akal mereka. Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun jika kita ingin menjadi Ahli Sunnah wal Jamaah, maka kita ikut pada apa yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya dan juga para generasi as-salafus salih, di mana mereka semua beriman terhadap ru'yatullah. Maksudnya Allah itu dapat dilihat di hari kiamat nanti, sebagaimana di dalam ayat Quran tadi, wa dzalika minal hadits wa kullu ma jaa fi dzalika, dan setiap apa yang datang pada yang demikian minal hadits. Begitu juga yang datang dalam hadis. Tidak, maksudnya bukan sekadar ayat Quran, ada juga dalam hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan tentangnya. Okay? Cuma dia tidak bawalah di sini. Dia tidak bawa. Imam At-Tahawi dia tidak bawa. Dia hanya sebut kama jaa fi dzalika minal haditsis sahih, sebagaimana yang telah didatangkan demikian pada hadis yang sahih an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kama qala, maka seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah itulah yang kita ikut. Itulah yang kita wajib percaya, itulah yang wajib kita beriman, bahwa ar-ru'yatu haqqun li ahli jannah. Melihat Allah bagi ahli syurga, maksudnya ahli syurga nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan kebenaran, bukannya majas. Golongan Mu'tazilah dia baca juga ayat Quran nih, tapi dia kata maksudnya melihat Allah ni hanya majas, bukan hak. Hak ni hakikat. Majas ni metafora. Dia kata melihat Allah maksudnya metafora saja, perumpamaan. Bukannya betul-betul dapat lihat. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah, Allah itu dapat dilihat, tapi macam mana? Wallahu a'lam. Bi ghairi ihata, tanpa meliputi, wala kaifiyah, dan tanpa diketahui bagaimana caranya. Wa ma'nahu ala ma arada, maknanya adalah sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. La nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina, kita tidak masuk yang demikian itu dengan cara kita mentakwilkan dengan akal kita, kita pun kita pusing-pusinglah fikir supaya kita faham, supaya kita tahu macam mana cara, macam mana Allah tu dilihat. Tidak boleh kita guna akal kita. Tahukah kita bahwa makhluk yang pertama sesat, yang menjadi sesat adalah disebabkan oleh akal dia. Siapa dia? Yaitulah syaitan. Kan? Syaitan dia menjadi sesat kenapa? Kerana dia menggunakan akal dia. Walaupun syaitan pada awalnya adalah hamba Allah yang kuat, yang rajin beribadah. Ya. Lalu kerana akalnya dia menjadi sesat. Apa dia guna akal dia? Allah berfirman, Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Allah berfirman kepada para malaikat, termasuklah ketika itu ada iblis juga ketika itu. Dan iblis termasuk dari kalangan jin, bukan malaikat. Kemudian Allah berfirman, usjudu li Adam. Sujudlah, hormat kepada Adam. Maka sujudlah semua kecuali iblis. Kenapa? Dalam surah, saya lupa surah apa, ada dalam satu surah tu dia menceritakan tentang syaitan mengatakan bahawa engkau menciptakan Adam daripada tanah, sedangkan aku diciptakan daripada api. Dan dia kata ana khairum minhu, kata syaitan, aku lebih baik. Kerana apa? Api lebih baik dari tanah. Dia gunakan apa? Dia guna akal. Menurut akalnya, api lebih baik daripada tanah. Tapi ternyata akal dia salah. Kerana Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Demikianlah saya ingat cukup dahulu kerana masa kita telah masuk waktu Isya. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi penjelasan matan ke-38 ini. Dan kerana tidak ada soalan, maka kita tutuplah, kita tangguh majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua kepada yang hadir dalam kuliah kita pada malam ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.